Jadi tajuk kita pada malam hari ini, sebab ada rakaman kita nak bagi tajuk, siap? Kan, jadi dah pening nak tajuk apa kan? Ialah kelebihan orang-orang yang menunaikan ibadah korban. Tajuk kita ialah kelebihan orang yang menunaikan ibadah korban. Ini kerana kita tak lama lagi nak sambut Aidul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qaidil gharril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, macam-macam nikmat yang telah kita dapatkan, yang telah kita perolehi. Ingatlah ibu-ibu dan ayah-ayah semuanya, ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh hal yang demikian, tidak dapat tidak kita mesti jadi orang yang bersyukur kepada Allah, yakni orang yang tahu menghargai setiap nikmat yang telah diberikan olehnya. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira lama dah kita tak berjumpa tuan-tuan, tak bersemuka. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kena pula pada minggu yang kelima, pada bulan 5. Ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak ucap selamat hari raya dah habis. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata ulama, orang yang senantiasa bertambah keimanannya kepada Allah, itulah perayaan baginya. Al-Aidu, orang ini hari raya itu, liman tazidu ta'atuhu, yakni orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bercita-cita untuk melakukan kebaikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tajuk kita pada malam hari ini, sebab ada rakaman kita nak bagi tajuk, siap? Kan, jadi dah pening nak tajuk apa kan? Ialah kelebihan orang-orang yang menunaikan ibadah korban. Tajuk kita ialah kelebihan orang yang menunaikan ibadah korban. Ini kerana kita tak lama lagi nak sambut Aidul Adha. Kan? Jadi tuan-tuan, ada lagi perayaan, insya-Allah. Kan? Selama mana roh
masih lagi bersemadi di dalam jasad kita, kalau kita sempat bertemu dengan 10 Zulhijjah, kita menyambut satu lagi perayaan, iaitu Aidul Adha, dipanggil Aidul Akbar, perayaan yang besar. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sudah kita maklumi bersama, tuan-tuan. Namun ibrah, pengajaran, intipati yang boleh kita dapatkan daripada peristiwa korban ini sebenarnya ialah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ketauhidan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan anak-anaknya yang tercinta Nabiullah Ismail alaihi salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita bagaimana peristiwa korban itu sudah kita maklumi bersama. Ada guru-guru kita yang menceritakan, setiap tahun ada yang menceritakan. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang saya telah beritahu sebentar tadi, intipati yang besar daripada peristiwa korban ini adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewaktu pisau yang tajam berada di tepat leher Nabiullah Ismail, tetapi pisau yang tajam itu tidak memotong leher tengkuknya Nabiullah Ismail. Nak bagi tahunya apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dikasihi, makhluk tidak dapat memberi bekas. Yang memberi bekas, yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga peristiwa yang berlaku kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga. Ketika Nabiullah Ibrahim dicampak di dalam muara api yang besar, apa yang berlaku kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Nabiullah Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Dan bahkan api yang menjadi tempat Nabiullah Ibrahim dicampak menjadi sejuk dan sejahtera Nabiullah Ibrahim di dalamnya. Nah, bagi tahu apa juga tuan-tuan, seperti mana yang saya beritahu tadi, tidak ada yang memberi bekas, tidak ada yang memberi kesan, melainkan yang memberi bekas, yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap yang mungkinat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran ada dua. Yang pertamanya surah Al-Kautsar, yang keduanya surah Wal-Asr. Ini surah favorit Ustaz. Ini tiap-tiap rakaat pertama baca surah Wal-Asr, rakaat kedua baca surah Al-Kautsar. Bahagia semua hidup. Kena baca surah pendek kan. Tapi tak apalah. Kan? Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Lengkap satu surah. Kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuan, tadi ada pensyariatan, disyariatkan korban itu. Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang pertama. Apa maknanya, tuan-tuan? Inna, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Kautsar, surah favorit kita ni. Inna a'taina, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Nah, jadi Al-Kautsar itu menurut sebahagian tafsir adalah suatu sungai yang ada di dalam syurga. Ya. Dan sungai itu ahla minal asal. Rasanya lebih manis daripada madu. Madu hakiki, tuan-tuan. Bukan madu majazi. Jadi dua. Madu majazi itu bagi orang yang berpoligami.
Ha. Madu di orang lelaki, hempedu di orang perempuan. Itu madu majazi. Ni madu hakiki, manis lebih pada madu. Apa dah? Sungai yang Al-Kautsar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashaddu bayadan minal laban. Lebih putih daripada susu. Ini nak mentaswirkan tentang keindahan, kecantikan apa yang telah Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Kautsar ini memang pemberian daripada Allah kepada Nabi kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abradu minas salj, dia lebih sejuk daripada air salji. Wa alyanu minaz zubat, dia lebih halus daripada zubat permata. Dan disebutkan la yazma'u man syariba minhu, tidak akan dahaga bagi mereka yang sudah minum air ini. Tak ada laga lagi. Mana kalau seseorang sudah meminum Al-Kautsar ini, memang takkan dahaga sampai bila-bila. Dan ada sebahagian riwayat menyebutkan Al-Kautsar itu haudun fiha, yakni telaga yang ada di dalam syurga. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang mencintai dan mereka-mereka yang dicintainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang kedua, ini poin kita pada malam hari ini tentang pensyariatan korban. Yang pertama itu ialah suatu anugerah, kebesaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kekasih kita Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi seorang manusia, basyarun laisa kal basyar. Jadi Nabi ni manusia yang luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ujian yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertambah lagi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ujian yang berat. Nabi pernah dibaling batu, tuan-tuan. Nabi pernah berdarah giginya pada peperangan Uhud. Nabi pernah dibaling batu ketika menyampaikan dakwah ke Taif, tuan-tuan. Ujian bertalu-talu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini tidak memutus asakan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan, kita yang menerima sedikit kalau nak dibandingkan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sejauh langit dan bumi, kadang-kadang kita mengeluh. Kadang-kadang kita fikir Allah Ta'ala tak sayang ke kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingatlah, dalam setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ada ujiannya. Dan dalam setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ada pintu kelepasannya. Maka jangan bimbang, jangan gelisah, jangan gundah gulana. Serahkan semuanya kepada Allah yang Maha Esa. Dialah yang memutuskan segala-galanya. Kita hanya rida di atas segala ketentuannya. Ayat yang kedua, tuan-tuan, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kerana Tuhanmu. Maksud salat di sini, dirikan sembahyang Aidul Adha. Ditafsirkan salat, wa qad fussiratis salatu bi salatil Aid. Ditafsirkan salat di sini, kerjakanlah sembahyang sunat hari raya. Maka para ulama tafsir, sembahyang sunat hari raya yang mana? Sembahyang sunat Aidul Adha. Lakukan sembahyang sunat Aidul Adha kerana Allah Subhanahu wa taala. Namun perintah ini amrun lin nadb, amrun lil mandub, perintah sunat. Perintah sunat. Dia ada amrun lil wujub, dia ada amrun lin nadb.
Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat. Ini merupakan perintah yang sunat. Sunat kita mengerjakan sembahyang sunat Aidil Adha, Aidil Fitri, itu sunat. Kan? Walaupun ada sebahagian kan, di kalangan kita menganggap itu wajib. Ya, kalau tak semayang hari raya, dia semayang Jumaat tak pernah datang kan. Ni kalau tak semayang raya ni apa korang cakap? Tuan-tuan dirahmati, tak ada masalah tuan-tuan. Datang insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan dia semayang sunat Aidil Adha, insya-Allah ada kekuatan untuk dia menunaikan solat Jumaat. Cuma kita jangan remeh-remehkan orang. Jangan orang panggil ejek-ejek orang. Tak mau kita macam tu. Alah engkau setahun sekali baru nampak muka. Doakan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan berkat dia semayang sunat Aidil Adha, insya-Allah dia semayang fardu berjemaah. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah. Jangan cakap, alah kau ni datang majlis 2 kali aku tengok. Sembahyang sunat Aidil Fitri, sembahyang sunat Aidil Adha. Yang lain memang tak nampak. Kan? Kita tak tahu tuan-tuan. Kan? Mungkin dia sembahyang di masjid lain. Kadang orang kita ni kadang guraunya kasar juga. Kau tak tahu aku sembahyang kat Mekah. Dia tidur tu dia ingat dia sembahyang kat Mekah. Orang kita, entah tak tahu Ana ni tiap-tiap malam pergi Mekah. Macam mana? Tidur. Contoh orang kita ni majas kuat sangat. Baik, jadi sembahyang sunat Aidil Adha kan, sembahyanglah kerana Allah Subhanahu wa taala, fadim ala salati khalisan liwajhillah. Kan? Sembahyanglah kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, liwajhillah ay limardati, kerana untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa segala pekerjaan ibadah yang kita lakukan, kita nak harapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, di samping ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya, "Ustaz, boleh ke saya buat ibadat dalam setiap ibadat yang saya lakukan saya niat nak dapat pahala?" Ya boleh, tak ada masalah. Itu termasuk di kalangan golongan yang mukhlisun. Kan? Boleh, insya-Allah. Boleh, tak ada masalah. Saya buat semayang ni sebab saya nak dapat 27. Dia semayang, dia tengok kat belah kiri tu, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Dia baca semayang berjemaah lebih utama daripada sembahyang sendirian dengan 27 darjat. Oh, dia kira-kira 27 darjat tu macam mana ya? Dia tengok kanan, tengok tepi. Kan kita kan macam tu. Kan? Mata mandang kan, tak ada masalah. Yang baik-baik, dapat besar pahala, tak ada masalah. Tapi insya-Allah lama kelamaan dia buat sesuatu tu kerana nak mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan matlamat ibadah yang dia lakukan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuh. Jadi kalau kita sembahyang pun, sembahyanglah kerana nak mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita mendapatkan ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah taala. Walaupun kat dunia ni kita tak nampak, dekat akhirat yakinilah itu akan dipertontonkan di hadapan kita ketika kita berada di akhirat kelak. Ini tuan-tuan, yakin dengan Allah SWT. Khilafis sahi anha, orang yang ikhlas, dia tidak lalai, dia tidak melakukan sesuatu kerana ingin mendapat pujian daripada manusia. Tuan-tuan, ini dipanggil mura'un, orang-orang yang riak, dipanggil riak. Alladzina hum salatihim alladzina hum yura'un, orang-orang yang riak. Tuan-tuan, kita buat amal ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana ingin dipuji oleh tuan imam, bukan kerana ingin disanjung oleh AJK Masjid Al-Falah, bukan. Bukan nak cakap, kau ni baguslah. Tiap-tiap hari datang ke masjid semayang berjemaah. Tapi kita buat kerana Allah SWT. Habis Ustaz, mula-mula Ustaz macam mana? Mula-mula saya buat macam tu Ustaz, tak ada masalah, bertaubat, insya-Allah Allah Ta'ala terima taubat kita. Tapi ingat, tuan-tuan,
Ingat, ibu-ibu yang di belakang sana ingat. Kalau seseorang itu tidak melakukan amal ibadah kerana takut riak, itulah riak. Tarkul ibadati li khawfi riak, itulah riak. Meninggalkan satu-satu ibadah kerana takut riak, itulah riak. Aku tak naklah semayang, nanti datang riak. Jangan, biar lawan, mula-mula lawan dulu, insya-Allah mula-mula. Minal karahiyah ilal adiyah, daripada keterpaksaan hingga akan menjadi kebiasaan. Mula-mula tuan-tuan biasalah. Kan? Nak dapat takbiratul ula bersama imam 40 hari, biasa tuan-tuan, ada ujiannya. Kan? Kita tengok geng-geng jemaah tabligh, tak tinggal jemaah, mula-mula nak dapat 40 berjemaah beserta takbiratul ula ni, ya Allah, ujiannya tuan-tuan. Tapi insya-Allah dengan keistiqamahan kita, Allah Ta'ala beri. Kan? Niatkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cubalah sedaya upaya untuk jauhi riak. Dan kita buat syukran li in'ami. Dan orang yang salat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Fa inna salata jami'atun li aqsami syukri. Kenapa? Karena sembahyang itu menghimpunkan segala pembahagian syukur. Maknanya apa? Orang yang salat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tanda dia mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, orang yang banyak sembahyang ialah orang yang banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, cicit baginda anak kepada Sayyidina Husain, dikenali dengan gelaran As-Sajjad kerana dia banyak sujud. As-Sajjad ni orang yang banyak sujud. Sajjad. Kan? Ustaz, tu macam sajjad je. Kan? Yalah, namanya benar. Nak As-Sajjad, orang yang banyak sebab tu tuan-tuan, ada anak laki contoh. Dapat anak, bagi nama Muhammad Sajjad. Ustaz, jangan macam tu. Nak macam tu. Apa itu memang Sajjad ni orang yang kuat sujud. Orang yang banyak sujud digelar As-Sajjad. Kan? Tapi tak apalah tuan-tuan, ikutlah kan. Yang penting nama yang baik-baik lah kan. Jadi, dia semayang. Suatu malam, tiap-tiap malam dia akan semayang solat sunat sebanyak 500 rakaat. Kan? Tiap-tiap malam tuan-tuan. Kan? Ini orang yang takut kepada Allah. Kan? Keinginan yang tinggi untuk melakukan amal ibadah. Dan inilah pengorbanan. Kerana pengorbanan itu adalah hampirnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ta'arif definisi korban itu sebenarnya tuan-tuan boleh diperluaskan lagi. Cuma ada bab khusus mengenai haiwan korban. Di sini bitadhiyah ni dengan menyembelih korban binatang tu. Cuma kalau kita luaskan lagi, maksudnya apa-apa saja ibadah yang dapat menghampirkan hubungan kita, yang dapat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu korban. Kan? Macam Piramli kata, berkorban apa saja. Kan? Itu dia. Itu korban kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, hari ini kita nak bangun semayang subuh berjemaah pun tuan-tuan susah. Disebut di dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Sayyidi Abu Bakar Syata'i. Iya ke? Tak ingatlah. Kan? Tapi disebut dalam kitab I'anatul Talibin, tidak ada seseorang yang meninggalkan sembahyang berjemaah illa bizambin, melainkan dengan sebab dosa yang telah dia lakukan. Maknanya tuan-tuan, kalau kita banyak buat dosa, dosa itulah yang akan memberatkan kita untuk melakukan amal ibadah. Kata guru kami, kalau kamu tak dapat menunaikan tahajud, maknanya kamu masih lagi banyak dosa dengan Allah SWT. Tuan-tuan, sebab tu usaha paling kurang pun niat. Kata Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syahbaka bin Salim Al-Habib Omar, dan yang baru datang,
Dan dia dah balik dah. Kan? Al-Habib Umar disebut apa? Sababun min asbabi nuzulil bala qillatul bukaina fi jawfil lail. Kenapa Allah Ta'ala turunkan bala? Di antara sebab daripada sebab-sebab turunnya bala ialah sedikitnya mereka-mereka yang menangis pada tengah malam, sedikitnya mereka-mereka yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir malam, yang mana pada waktu itu banyak manusia yang dibuai dengan mimpi. Tapi kita bangun, ambil wudu, sembahyang, bermunajat kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, mengharapkan seluas-luas rahmat daripada Allah, mengharapkan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosanya, dosa isterinya, dosa anaknya, dosa orang yang berada di sekelilingnya, dosa ahli kerabatnya. Tuan-tuan, banyak orang macam tu. Salat. Jadi nak cerita punya, buatlah kerana Allah. Tapi maksud solat di sini, sembahyang sunat Aidul Adha dan wanhar. Lakukanlah ibadah korban. Lakukanlah ibadah korban. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Korban itu, melakukan ibadah korban, itu sunat muakkadah. Mana-mana yang mampu ya buat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat. Kerana ada fadilat, ada ganjaran yang sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan bagi mereka yang menunaikan ibadah korban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Ibadah korban sebahagian, kan lembu ada tujuh bahagian, kan? Orang cakap mahal lah Ustaz, 800. Tuan-tuan kalau mampu ya buat 800. Sini tak tahulah, ada 800 setengah, ada 800, ada 900. Tengok lembu juga kan? Mana yang mampu buat dia buat, mana yang boleh buat tiap-tiap tahun dia buat tiap-tiap tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu cerita tuan-tuan, diceritakan oleh Ahmad bin Ishaq, kan? Kelebihan mereka yang melakukan ibadah korban, kan? Ahmad bin Ishaq mengatakan, wa huqiya an Ahmad bin Ishaq annahu qala, satu cerita yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Ahmad bin Ishaq, dia kata, kana li akhun faqirun. Dia kata, aku ni ada seorang saudara yang fakir, yang miskin. Kan? Dia cerita, aku ada seorang saudara yang fakir miskin. Fakir lah tuan-tuan. Kan? Tetapi wa kana ma'a faqrihi yudhi kulla sanatin bisyatin. Tetapi dalam kefakiran, tiap-tiap tahun dia akan buat ibadah korban. Tiap-tiap tahun seekor kambing. Seekor kambing. Tiap-tiap tahun dia miskin, tapi tiap-tiap tahun dia buat ibadah korban seekor kambing. Miskin tu. Falamma tuwfiya, maka tatkala dia meninggal dunia, sallaitu raka'ataini, aku sembahyang 2 rakaat. Dia dah meninggal 2, aku sembahyang 2 rakaat. Fakultu, maka aku doa, kata Ahmad bin Ishaq, Allahumma arini akhi fi naumi, kan? Fa as'aluhu an halihi. Jadi Ahmad bin Ishaq ni, dia dengar cerita saudaranya yang fakir ini, yang mana tiap-tiap tahun mesti buat ibadah korban seekor kambing. Jadi ketika mana saudara yang fakir miskin ni dia meninggal dunia, dia doa kepada Allah, ya Allah, tolong nampakkan aku bagaimana keadaan saudaraku ni. Allahumma arini akhi fi naumi, ya Allah, perlihatkan kepada aku akan saudara aku di dalam mimpiku. Ya Allah, aku ingin melihat, aku ingin bermimpi nak bertemu dengan saudaraku, sebab aku ingin mengetahui halnya, bagaimana keadaannya di dalam kubur. Ni boleh tuan-tuan. Boleh kita minta kepada Allah, ya Allah, boleh, ya Allah, aku ingin melihat sebelum tidur, ya Allah, saya nak tengok keadaan, kan, saudara saya, ibu saya yang meninggal dunia, bagaimana keadaannya dalam mimpi. Boleh, tak ada masalah. Disebut dalam kitab Sa'adah Darain pun dibahaskan. Boleh, tak ada masalah. Minta saja boleh, tak ada masalah. Bukan minta yang bukan-bukan pun. Fanimtu 'alal wudu'i, maka aku tidur dalam keadaan berwuduk. Jadi ni caranya lah.
Kan? Aku tidur dalam keadaan berwuduk dan tidur dalam keadaan bersuci. Faraitu fi manami, maka aku lihat di dalam tidurku ka'annal qiyamah, seolah-olah berlakunya kiamat. Qad qamat, sebenarnya kiamat tu nak berlaku, cepat berlaku, nak berlaku. Kan? Mana kiamat tu seolah-olah kiamat tu berlaku. Aku tengok dalam mimpi aku seolah-olah kiamat tu berlaku. Wa hasyuran nasu min kuburihim, berhimpun manusia daripada kubur mereka. Manusia dibangkitkan. Wa hasyuran nas min kubur, manusia dibangkitkan daripada kubur mereka. Kan? Maka tiba-tiba idza akhi raqibun ala farsin, maka tiba-tiba aku nampak saudara aku yang miskin ni dia menunggang kuda. Kan? Yang pantas. Wa baina yadayhi najaib. Kan? Dan di depannya itu orang-orang yang banyak harta. Fakultu, maka aku kata, ya akhi, wahai saudaraku, ma fa'alallahu bik. Dia tengah tidur tu. Yelah, ni kan dia mimpi lah kan. Dia kata, wahai saudaraku, apa sebab Allah Ta'ala bagi kau sedemikian nikmat? Di saat orang dibangkitkan di dalam kubur. Ni cerita mimpi tuan-tuan. Memang mimpi kita tak jadikan sumber dalil, tapi paling kurang ada pengajaran dan pengiktibaran. Dan kita tak boleh menafikan mimpi itu semutlak-mutlaknya. Kan? Sebab Nabi Yusuf bermimpi, ada ilmu ta'wil mimpi. Syekh Al-Imam Ibn Sirin, dia ada karang kitab Tafsirul Ahlam, tafsir berkenaan dengan mimpi-mimpi. Cuma untuk mempercayai ini 100% dia terserah. Cuma sedikit sebanyak adalah. Tapi insyaAllah kalau mimpi itu datang daripada orang soleh, mungkin insyaAllah ni benar berlaku. Kan? Dia kata, aku tengok. Kan? Dia kata, apa yang kau lakukan? Fakultu ya akhi ma fa'alallahu bik. Kan? Apa yang kau lakukan sehingga Allah Ta'ala mengurniakanmu keistimewaan sebegini? Kau dapat kuda. Kan? Dan orang-orang yang di depan kau tu orang-orang yang kebanyakannya orang yang najaib, orang yang bagus-bagus. Faqala ghafarali, Allah Ta'ala mengampunkan dosaku. Maka aku bertanya, dengan sebab apa Allah Ta'ala ampunkan dosamu? Faqala, dia kata, bisababi dirhamin. Kan? Dengan sebab dirham, dengan sebab duit dirham, tasaddaqtu bihi ala imra'atin ajuz faqirah. Kan? Sabiyan kana sababan kana Allah Ta'ala. Baik. Kenapa? Kerana ada satu, kerana aku mensedekahkan satu dirham kepada perempuan yang lemah, lagi pula fakir kerana Allah SWT. Itu yang pertama. Kan? Itu dia. Kemudian najaib ni dia panggil binatang-binatang lah. Kuda banyak lah. Maka apakah ni tunggangan-tunggangan? Mahal ni najaib apa ni? Apa tunggangan ni apa dah? Inilah dhahaya fid dunia. Inilah, dia tengok banyak orang panggil najaib ni binatang apa dia panggil? Najaib lah, binatang-binatang lah yang dibuat korban lah. Kan? Ni apa banyak ni binatang-binatang? Dia kata dhahaya fid dunia. Inilah binatang-binatang korbanku yang aku kerjakan di dunia, yang aku korbankan di dunia. Walati arkabuha awwala adhiyati. Dan inilah binatang yang aku tunggangi, kan, daripada apa? Daripada pengorbananku yang pertama. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Jadi dia berkata lagi, ila aina qasadta, habis kau nak pergi mana dengan binatang tunggangan ni? Qala ilal jannah faghaba an basari, maka hilanglah daripada pandangan mataku. Nah, ceritanya tuan-tuan, kisah ni tuan-tuan, kan, tentang kelebihan orang yang menunaikan ibadah korban. Di samping ada hadis-hadis yang menceritakan fadilat mereka-mereka yang menunaikan ibadah korban, terdapat juga satu cerita daripada orang saleh yang namanya Ahmad bin Ishaq. Dia nampak bagaimana saudaranya yang fakir miskin tetapi tetap tiap-tiap tahun melakukan ibadah korban. Dia naik binatang tunggangan di dalam syurga. Dia naik binatang tunggangan lalu pergi ke syurga. Dan dikurniakan macam-macam kelebihan dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan
Kan? Wahab bin Munabbih ada satu riwayat menyebutkan, kan, Nabi Daud, satu cerita Nabi Daud berkata, ilahi ma thawabu man dhaha min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah ganjaran pahala yang engkau sediakan kepada umat Nabi yang menunaikan ibadah korban? Maka disebutkan pahalanya, an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi 10 hasanat. Aku akan berikan pahala. Aku akan berikan satu bulu yang ada pada binatang korban itu ialah 10 kebaikan. Dan aku akan hapuskan 10 kejahatan. Dan aku akan angkat darjatnya dan 10 darjat. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada balasan bagi mereka-mereka menunaikan ibadah korban. Su'ilah, ditanya, Ustaz, ni macam melampau-lampau sangatnya. Contoh, ada orang tanya, Ustaz, ni kan bayangkan satu bulu daripada ibadah korban yang dilakukan, daripada satu bulu daripada binatang korban yang dia korbankan, satu bulu itu Allah Ta'ala akan berikan 10 kebaikan, Allah Ta'ala akan hapuskan 10 jahatan, Allah Ta'ala akan tinggikannya dengan 10 darjat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan maha pemurah. Yang pertamanya, mustahil ke kalau Allah Ta'ala nak berikan seluas-luas rahmatnya kepada orang yang dikehendaki? Itu tidak mustahil. Kan? Ustaz, kokot hadis ni dhaif. Contoh, misal kata hadis ini dhaif, dalam bab fadilat tidak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memang kebanyakan hadis yang menceritakan tentang fadilat, kan, kebanyakannya ialah hadis dhaif. Kan? Azan. 5 minit lagi. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan menjadi penyebab untuk kita tidak mahu beramal soleh. Kan? Memang banyak hadis tentang fadilat bagian kaza wa kaza, barang siapa yang macam ni, tengok sanaduhu dhaif la aslah lahu, ni dhaif ni hadis ni. Bukan tak boleh beramal. Dalam bab targhib, dalam bab fadilat kita boleh beramal. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang masalahnya kita dan kadang-kadang tahu komplain ini hadis dhaif, ini hadis sahih, dia sendiri tak pernah buat ibadah korban. Ini masalah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pentingnya bagi diri kita ialah berlumba-lumba di dalam melakukan kebajikan dan kebaikan. Di dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Jangan sampai kita sibuk berbalah sesama Muslim, kita meninggalkan benda-benda yang sepatutnya kita lakukan. Sehingga disebut tentang di antara fadilat ibadah korban bagi orang perempuan. Nabi SAW pernah bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, qaddimi udhiyataka. Wahai Aisyah, lakukanlah ibadah korban. Dan saksikanlah ibadah korban. Saksikan. Yang itu dikorbankan. Disembelih. Fa inna laka bi awwali qatratin taqturu min dammiha 'alal ard ay yaghfira lakallahu ta'ala ma salaf min dhunubik. Fa inna laki, maka sesungguhnya bagi engkau, bi awwali qatratin taqturu min damiha, tiap-tiap darah daripada binatang yang disembelih itu jatuh ke bumi, tiap-tiap titisan darah daripada binatang korban itu jatuh ke bumi, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosamu yang telah lalu. Allah Ta'ala mengampunkan dosamu yang telah lalu. Tiap-tiap darah daripada binatang yang dikorbankan itu jatuh ke bumi, Allah Ta'ala akan ampunkan dosamu. Faqalat, maka kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, alana khassah lil mu'minina ammah, adakah ini bagi kita khususnya ataupun bagi sekalian orang yang beriman umumnya? Faqala, maka Nabi jawab, ballana walil mu'minina ammah, bahkan ini untuk kita dan sekalian orang yang beriman yang melakukan ibadah korban.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini bukan terkhusus untuk ahli bait saja, tapi orang-orang biasa yang beriman dan melakukan ibadah korban, setiap titisan darah itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kecil, adapun dosa besar kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat tuan-tuan, Allah itu bersifat dengan sifat Al-Ghaffar. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat At-Tawwab. Mustahil ke Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang-orang yang banyak melakukan dosa? Tak mustahil. Tak mustahil. Kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan bagaimana pengakhiran kita. Kerana innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu diperkirakan sesudah habis hayat dia. Kadang-kadang ada orang di permulaannya baik dan di akhirnya baik. Ini alhamdulillah. Bidayah wa nihayah khair. Ada orang yang permulaannya baik, pengakhirannya tak baik, su'il khatimah. Ini na'udzubillahi min dzalik. Ada orang yang bidayahnya, permulaannya tak baik, tapi pengakhirannya baik. Ini juga baik. Kita nak tanya, kita tak, yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita muhasabahnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dikasihi, bagaimana pengakhiran hidup kita. Jadi korban ini merupakan salah satu cara untuk kita mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak keluarkan RM800 ataupun RM850 itu satu bahagian kena korban tuan-tuan. Kalau orang miskin kena banyak pengorbanannya. Kita beri laluan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sahaja yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah. Balasan-balasan fadilat yang diceritakan tadi, seperti mana cerita kisah orang soleh, hadis Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah, diberikan kepada mereka-mereka yang ikhlas melakukan ibadah korban kerana Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita baca sejarah yang berlaku kepada Qabil dan Habil. Tengok korban mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah korban yang dilakukan dengan keikhlasan. Jadi tuan-tuan, dalam ayat fasalli li rabbika wanhar, ada poin yang besar. Sebelum saya tangguh majlis pada malam hari ini, ada poin yang sangat besar. Sebelum perintah wanhar, didahului dengan solat. Ini menunjuki apa tuan-tuan? Korban itu mesti dilakukan sesudah kita menunaikan solat sunat Aidul Adha. Betul tuan-tuan? Berdasarkan perintah dia, fasalli, sembahyang sunat dulu. Lepas sembahyang sunat, baru buat ibadah korban, baru sembelih. Sembahyang dulu. Dan ini kita lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun cerita tuan-tuan, kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala terima pengorbanan kita. Jadi mana-mana yang mana-mana yang ingin buat, yang ingin korban, yang ingin dapatkan satu bahagian, ya silakan tuan-tuan. Ini sangat bagus. Bahkan hukumnya sunat muakkadah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua yang berada di Masjid Al-Falah ini dikumpulkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul, yang ada di dalam masjid ini, dapat berkumpul nanti di dalam syurga melihat zatillah bersama dengan para anbiya, bersama dengan para siddiqin, bersama dengan orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala juga mencintainya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.